Merujuk kepada laporan itu juga, jumlah sungai yang bersih tidak sampai separuh. Hanya 219 sungai daripada 477 sungai yang diawasi menunjukkan indeks kualiti air bersih. 207 sederhana tercemar manakala 51 tercemar. Daripada 51 yang tercemar, 24 sungai berada pada kelas 3, 26 sungai kelas 4 dan sebatang sungai kelas 5 iaitu Sungai Tukang Batu juga di Johor. Isu pencemaran sungai bukan sesuatu yang baru. Ia telah berlaku sejak dahulu lagi. Namun kini ia dilihat semakin parah. Kualiti air yang dahulunya kelas 1 dan kelas 2 kini merosot sehingga kelas 3 dan 4. Ada juga yang merundum sehingga kelas 5. Mengambil contoh Sungai Kim Kim ini, dahulunya dikelaskan sebagai kelas ketiga. Sekarang ia menjunam ke kelas 5 dan menurut pakar, ia mengambil masa sehingga 10 tahun untuk betul-betul dipulihkan. Ini pula penemuan yang mengejutkan. Ketika tinjauan dilakukan, kami menemui sebatang anak sungai yang airnya mengalir masuk ke Sungai Kim Kim di belakang kawasan perumahan di Jalan Canggung. Lihat sendiri keadaannya. Mengapa perkara ini berlaku? Adakah disebabkan tidak gerun dengan undang-undang atau pemantauan dan juga penguatkuasaan yang lemah? Apakah pendapat Puan berkenaan isu ini dan bolehkah anda menjelaskan cabaran yang dihadapi disebabkan pencemaran ini? Assalamualaikum semua. Saya sebagai penduduk, bagi pendapat saya, kes ini merupakan kes serius dan memerlukan tanggungjawab semua orang untuk kita elakkan daripada kes ini terus berlaku atau berlaku lagi di kemudian hari. Okey, bagi cabaran pula, saya rasa antara cabarannya adalah kurang kesedaran antara penduduk tentang kepentingan sungai. Mungkin semua orang tidak tahu bahawa sungai ini merupakan sumber utama air dan juga lubuk rezeki bagi sesetengah penduduk. Jadi sungai ini amat penting untuk kita teruskan kelangsungan hidup. Cabaran seterusnya mungkin cabaran ataupun masalah kewangan yang diperlukan oleh sesetengah agensi untuk menjayakan operasi untuk penguatkuasaan yang lebih berkesan dan lebih mantap. Seterusnya adalah kurang pengetahuan dan kepakaran dalam perundangan alam sekitar. Pada pendapat saya, masalah ataupun cabaran utama adalah masalah kurang prihatin dan sikap tidak bertanggungjawab sesetengah individu terhadap alam sekitar. Jika 1000 macam cara dan usaha sudah dilakukan tetapi sikap tidak bertanggungjawab, ego dan degil sesetengah individu ataupun sesetengah pihak ini masih diteruskan, maka semua ini adalah sia-sia dan kita semua mungkin tidak akan berjaya. Harapan saya agar kita semua perlu bekerjasama dan peka dengan alam sekeliling. Kita perlu memelihara dan menjaga alam sekitar dan sungai kita. Cure is better than care. Jadi saya berharap agar kita semua perlu memainkan peranan aktif untuk menjaga sumber utama air kita. Proses penguatkuasaan undang-undang memainkan peranan penting dalam mengatasi isu ini. Apakah akta-akta yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk mengendalikan isu pencemaran ini? Sebarang akta atau regulation yang terlibat dalam kes pencemaran sungai di Selat Johor ini adalah seperti berikut. Yang pertama, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. Di bawah Peraturan 14, Pertumpahan atau Pelepasan Tidak Sengaja, Sub Peraturan 1, sekiranya terjadi apa-apa pertumpahan atau pelepasan tidak sengaja apa-apa buangan terjadual, kontraktor yang bertanggungjawab bagi buangan itu hendaklah dengan serta-merta memaklumkan ketua pengarah tentang kejadian itu. Yang kedua, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling, premis yang ditetapkan, kemudahan pengolahan dan pelupusan buangan terjadual 1989. Di bawah Peraturan 6, Inventory Buangan-Buangan Terjadual, Sub Peraturan 1, tiap-tiap penduduk premis yang ditetapkan hendaklah menyimpan dalam keadaan yang baik suatu inventory yang betul dan kemaskini bagi jenis-jenis dan kuantiti-kuantiti buangan terjadual yang diterima, distor, diolah, diperolehi kembali, dimusnahkan, dilupuskan atau dikendalikan dengan cara lain di premis yang ditetapkan itu. Yang ketiga, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling,
Kawalan pencemaran daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal dan Kamus Tanah 2009. Di bawah Peraturan 19, tumpahan, pembuangan atau kebocoran tidak sengaja larut resapan. Sub Peraturan 1, dalam keadaan terjadi apa-apa tumpahan, pembuangan atau kebocoran yang tidak sengaja, mana-mana larut resapan sama ada secara terus atau tidak terus dapat masuk atau mungkin dapat masuk ke atas atau ke dalam mana-mana tanah atau ke dalam mana-mana perairan Malaysia, penemunya atau penghuni Stesen Pemindahan Sisa Pepejal atau Kamus Tanah hendaklah dengan segera dan tidak lebih daripada 6 jam daripada waktu kejadian itu memaklumkan Ketua Pengarah mengenai kejadian itu. Yang keempat, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Efluen Perindustrian 2009. Di bawah Peraturan 21, larangan terhadap pembuangan efluen perindustrian atau efluen bercampur yang mengandungi bahan tertentu. Tiada seorang pun boleh membuang atau menyebabkan atau membenarkan pembuangan apa-apa efluen perindustrian atau efluen bercampur yang mengandungi apa-apa bahan yang berikut ke atas atau ke dalam mana-mana tanah atau ke dalam mana-mana perairan pendalaman atau perairan Malaysia. Ciri-ciri bahan efluen bercampur yang disebutkan tadi adalah apa-apa pelarut yang mudah terbakar, apa-apa tar atau cecair lain yang tidak larut campur dengan air, habuk gergaji atau buangan kayu atau enap cemar. Untuk agensi-agensi yang terlibat dalam menguruskan kes pencemaran sungai di Selat Johor adalah seperti yang pertama, Jabatan Alam Sekitar. Mereka akan mengambil sampel dan mengkaji sampel-sampel tersebut untuk mengenal pasti punca pencemaran. Selain itu, mereka juga akan bekerjasama dengan pihak PDRM untuk memburu suspek yang telah menyebabkan pencemaran di sungai-sungai di Selat Johor dan membantu pihak PDRM untuk menyiasat punca pencemaran sungai tersebut. Yang kedua adalah Jabatan Kimia Johor di mana mereka akan mengenal pasti jenis bahan kimia yang menyebabkan pencemaran sungai dan kuantiti bahan kimia berbahaya yang boleh didapati dalam sungai tersebut dan mengira jumlah BOD dan COD di dalam air sungai tersebut. Pihak mereka juga akan membantu pihak JAS atau Jabatan Alam Sekitar untuk mengesan pihak yang bertanggungjawab membuang sisa berbahaya ke dalam sungai secara haram tersebut. Agensi yang ketiga adalah Polis Diraja Malaysia atau PDRM. Mereka akan membantu pihak Jabatan Alam Sekitar atau JAS dalam usaha memburu suspek-suspek yang telah menyebabkan pencemaran sungai di Selat Johor itu. Agensi yang keempat adalah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atau lebih dikenali sebagai MESTEC. Mereka akan menggunakan Morphological Digital Characteristic Assessment yang akan menentukan sama ada bahan sisa berbahaya tersebut sama ada dalam bentuk cecair, gas atau sebuk. Kemudian mereka akan lakukan fingerprinting yang akan mengenal pasti unsur-unsur unik bahan sisa berbahaya tersebut untuk menentukan identiti bahan sisa kimia tersebut. Agensi yang kelima adalah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Mereka dipertanggungjawabkan untuk memeriksa rekod jumlah dan jenis sisa bahan terjadual di setiap kilang atau mana-mana industri yang disyaki untuk mencari bahan bukti suspek yang membuang sisa berbahaya secara haram tersebut yang telah menyebabkan pencemaran sungai di Selat Johor itu. Agensi yang keenam adalah Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM di mana mereka dipertanggungjawabkan untuk merawat penduduk kampung yang terjejas akibat pencemaran. Agensi yang ketujuh adalah Jabatan Sukarelawan Malaysia atau PURELA di mana pihak mereka telah menawarkan proses untuk melakukan proses pembersihan sungai. Dan agensi yang terakhir adalah Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Johor di mana mereka bertanggungjawab dalam merangka pelan jangka panjang dan pelan jangka pendek dalam usaha memelihara sungai-sungai yang masih terselamat di Selat Johor. Selepas penilaian terperinci alam sekitar EIA dilakukan, apakah punca pencemaran ini dan bolehkah rakyat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memelihara sungai yang tercemar ini? Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Syafiq dari DOE, Department of Environment, akan terangkan punca-punca pencemaran sungai-sungai di Johor. Kedua, langkah-langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk memelihara sungai yang tercemar. Pencemaran di sungai-sungai Johor disebabkan oleh buatan manusia sendiri.
Salah satu sebabnya, salah seorang pekerja di kilang Serita Johor tidak bertanggungjawab untuk membuang sisa pepejal ke dalam sungai dengan alasannya untuk menjimatkan kos. Sisa pepejal itu menyebabkan konsentrasi kandungan sisa industri yang akan melembabkan arus sungai. Bila arus sungai perlahan, eutrofikasi akan berlaku dan hidupan akuatik akan mati. Sebab kedua adalah kekurangan sungai. Ada bahan sangat kecil dan halus menyebabkan senang larut dalam air. Ia mengurangkan kemasukan cahaya matahari dan melemahkan fotosintesis dalam air. Salah satu bahannya adalah porselin. Ia menyebabkan warna sungai jadi hitam ataupun merah. Terdapat banyak sebab kenapa banyak sungai di Johor mati. Anda boleh mendapatkan maklumat di laman DOE ataupun berita. Terdapat banyak langkah-langkah proaktif dalam menjaga sungai tercemar, seperti rakyat boleh menolong dengan melakukan aktiviti sukarelawan dalam membersihkan sungai. Banyak organisasi NGO yang menjaga sungai, seperti Greenpeace Malaysia dan Lela. Jika anda nampak pembuangan sisa pepejal secara haram ke sungai, anda boleh menghubungi pihak polis atau DOE sendiri. Kalau anda berkemampuan, bolehlah melakukan sumbangan ke organisasi yang menjaga sungai. Tapi pastikan tidak terkena tipu daya supaya tidak memberikan sumbangan ke pihak yang salah. Itu sahaja daripada saya. Saya harap rakyat memberi kerjasama dalam memelihara sungai. Oleh itu, sekian, terima kasih. Bye-bye. Ramai orang telah menghadapi masalah kesihatan akibat pencemaran ini. Apakah cabaran yang dihadapi dari segi penguatkuasaan undang-undang dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan isu ini tidak berulang? Salam sejahtera. Antara cabaran yang dihadapi dalam penguatkuasaan undang-undang terhadap isu pencemaran alam sekitar adalah yang pertama, masalah perjawatan. Masalah perjawatan iaitu kekurangan pegawai penguatkuasa serta kaki tangan pembantu yang memastikan kelancaran aktiviti kawalan pencemaran sungai. Oleh itu, masalah pencemaran sungai tidak dapat dibendungi secara 100%. Cabaran yang kedua adalah masalah sumber kewangan. Sumber kewangan yang telah diperuntukkan juga tidak mencukupi bagi menampung sepenuhnya perbelanjaan yang diperlukan justru menyekat pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga adalah kekurangan pengetahuan. Kekurangan pengetahuan dalam kalangan pakar perundangan terhadap setiap peruntukan yang terkandung di dalam perundangan alam sekitar serta bidang kuasa mereka sememangnya menjadi salah satu faktor. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendungi masalah pencemaran sungai ini adalah yang pertama, melalui pendidikan alam sekitar kepada kanak-kanak. Ini boleh diaplikasikan melalui mata pelajaran sivik dan moral di peringkat sekolah. Selain itu, aktiviti lain yang boleh diamalkan adalah membersihkan sungai berhampiran sekolah untuk menanamkan semangat cinta akan sungai. Langkah kedua adalah melalui kempen pihak kerajaan. Kempen ini boleh dijalankan melalui media massa seperti televisyen, akhbar dan majalah untuk menyedarkan kepentingan memelihara sungai. Sebagai contoh, kempen yang pernah diadakan sebelum ini adalah kempen Cintai Sungai Kita. Kempen ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Langkah yang ketiga adalah menghijaukan kawasan berhampiran sungai. Hal ini kerana dengan menanam pokok di kawasan persekitaran sungai, kita dapat mengelakkan hakisan tanah di bawah ke sungai. Hutan-hutan yang ditebang perlulah ditanam semula supaya bekalan air tidak terjejas, kerana hutan merupakan kawasan tandaan air bagi sungai. Langkah yang keempat adalah penambahan bilangan tong sampah. Tong sampah perlulah ditambah di setiap tempat yang strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah sarap tidak dibuang secara merata tempat, justru membawa sampah tersebut ke sungai semasa berlakunya hujan. Langkah yang terakhir adalah penyelenggaraan sistem perparitan berkala. Sistem perparitan hendaklah dibersihkan sekali atau dua kali sebulan supaya tidak tersumbat dan mengalirkan sampah sarap ke sungai utama. Dengan ini, masalah pencemaran sungai dapat diatasi. Sekian, terima kasih.